Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, walau sakit hati, harga ayam murah selepas kerajaan tamatkan subsidi. Sehingga kan ada netizen, juga pemerhati politik dan penggemar politik mengatakan, ada mungkin walaun-walaun yang menanti-nanti. Harga ayam mungkin melonjak tinggi atau melonjak tinggi supaya boleh ditrol. Tapi malangnya, apa yang berlaku di luar jangkaan, di luar daripada firasat mereka semua. Disangkakan harga naik, ayam naik. Rupa-rupanya bukan harganya naik, tetapi harganya menjadi murah pula. Jadi kecewalah walaun-walaun mungkin. Susulan pengumuman kerajaan untuk mengapungkan harga ayam bermula 1 November, banyak desakan untuk kerajaan menarik keputusan itu. Susulan dakwaan harga ayam akan naik mendadak sehingga membebankan pengguna. Bagaimanapun, berdasarkan perkongsian rata-rata pengguna di media sosial, harga ayam di kebanyakan premis perniagaan dijual lebih rendah dari harga siling. Mereka dilihat rancak memuat naik perkembangan semasa harga ayam terkini bagi memantau jika berlaku kenaikan harga makanan asas itu selepas penamatan sepenuhnya pemberian subsidi. Melalui pemerhatian, ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga ayam boleh jatuh lebih rendah berbanding jangkaan sesetengah pihak. Ada yang menyebutkan harga ayam turun agak mendadak selepas harga ayam diapungkan tanpa subsidi 3 hari lepas. Harga siling bulan lepas RM9.40. Ada nampak tempat jual ayam RM6.99 sekilogram. Ada apa-apa yang kita tak tahu ke? Ciap seorang pengguna X yaitu Faisal Rahim. Penyokong Perikatan Nasional pula ketika ini kuat disindir berikutan harga ayam tidak melonjak seperti yang mereka mahukan. Mereka disindir sedang menderita kerana terpaksa beli ayam yang rendah harganya dan tidak kurang menganggap walaun dan golongan lebay dalam PAS sebagai anti dengan harga ayam murah. Gegak gempita alam semesta walaun memaki hamun kerajaan kerana tarik subsidi ayam. Mereka kata harga ayam akan naik melambung. Mesti walaun hairan kan? Kenapa tak tarik subsidi, tapi harga ayam jadi murah? Kata warganet sinis. Apalah harga ayam murah? Sepatutnya bukan mahal ke? Murah 10 hari diam, nanti mahal 1 hari dia punya kecoh, kata pula pengguna Facebook Muhammad Syafiq Azmi sambil memuat naik paparan harga ayam setakat semalam iaitu RM7.59 sekilogram. Begitupun tidak dapat menafikan wujud kebimbangan segelintir pengguna berkenan harga ayam yang terlalu rendah. Ada yang menjangkakan harga ayam akan lebih murah pada 1 atau 2 minggu ini sebelum ia naik lebih mahal dalam tempoh beberapa minggu. Kerajaan sebelum ini memberi jaminan tidak akan berlaku kenaikan harga secara mendadak ke atas bahan mentah itu dan memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerajaan telah mengeluarkan subsidi keseluruhan sebanyak 3.8 bilion bagi menampung kos ayam dan telur sejak Februari 2022. Muhammad berkata, rasional penamatan subsidi secara pukal bagi ayam adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi yang turut dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sedang memperhebat usaha pemantauan bagi memastikan bekalan harga ayam tidak naik mendadak. Ada juga netizen dan juga para pemerhati politik menyatakan bahawa daripada memberikan subsidi terus-menerus, kata mereka, lebih baik kerajaan cuba mula memikirkan bagaimana mahu menaikkan harga komoditi seperti harga padi, harga kelapa sawit dan harga bagi getah. Kata mereka, kalau itu yang dinaikkan, ia pasti tidak akan melibatkan
Oh, golongan-golongan kaya dan berpendapatan tinggi. Iyalah kan, golongan berpendapatan kaya, mana mungkin menuri getah, mana mungkin menumbak sawit, mana mungkin mereka menanam padi. Semuanya itu dilakukan oleh kebanyakan petani. Oleh sebab itu, kalau dinaikkan harga padi dan harga getah serta harga kelapa sawit, tentulah ia dapat membantu rakyat secara bersasar. Fokusnya tepat, yaitu para petani. Kalau nak fikir, ia juga mungkin ada estate, ada pekebun kelapa sawit yang besar-besar, seperti syarikat dan besar. Bukan susah pun kan kita senaraikan pekebun-pekebun kecil sahaja. Pekebun kecil getah yang hanya petani biasa. Itu boleh pasti dilakukan. Apa pendapat Anda semua? Daripada terus-menerus dipersoalkan tentang subsidi yang turut dinikmati oleh pendatang ataupun warga asing dan juga orang-orang kaya berpendapatan tinggi, lebih baik mungkin perlu dengar juga cadangan tadi itu. Apa pendapat kamu semua? Sekian dulu Malaysia Kita Punya, ikuti terus ulasan selepas nih. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan daripada UMNO berkaitan dengan dua ahli parlimen bersatu sokong Anwar Ibrahim. Akhirnya UMNO buka cerita. UMNO menyatakan bahawa tak terlibat pujuk ahli parlimen pembangkang sokong Perdana Menteri. Ahli MKT UMNO Ahmad Maslan berkata, tiada keperluan untuk berbuat demikian kerana kerajaan perpaduan sudah mempunyai 148 ahli parlimen. Benarlah kan? Buat apa lagi nak ugut sini, ugut sana, nak pujuk sini sana, nak bagi habuan ke macam mana pun sekali yang dituduh oleh Perikatan Nasional kononnya Anwar Ibrahim ataupun pihak-pihak lain ataupun sesiapa pun yang dinyatakan sebagai mengugutlah, memancing undi lah, memancing ahli parlimen lah, apa lagi ya, cuba memujuk dan sebagainya. Memang secara logiknya, buat apa mereka nak paksa lagi? Secara logiknya, buat apa Anwar Ibrahim cuba mau pancing-pancing lagi mereka, sedangkan Anwar Ibrahim telah pun mempunyai majoriti yang sangat besar di parlimen. Sudah 148 ahli parlimen. Persoalannya, kenapa perlu lagi Anwar Ibrahim atau UMNO mahu memujuk ahli parlimen daripada Perikatan Nasional? Memang ada logiknya, benar atau tidak? Coba fikir-fikirkan. Anda boleh share kepada rakan-rakan Anda, walaun-walaun yang ada di luar sana, yang cuba mahu mengaitkan kononnya Anwar Ibrahim membujuk. Kononnya SPRM cuba mengugut pula. Kononnya ada juga yang mengatakan UMNO konon terlibat dalam pujukan ahli parlimen. Fikirkan baik-baik. Buat apa? Apa faedahnya Anwar Ibrahim? Apa faedahnya UMNO nak pancing, nak pujuk ahli parlimen Perikatan Nasional Pembangkang, walhal Anwar Ibrahim dah pun cukup sokongan di ahli parlimen ataupun di parlimen. Buat apa lagi? Anda fikirlah sendiri. Itu semua mungkin hanya retorik cerita untuk menyenangkan hati saja. Ahli Majlis Tertinggi UMNO iaitu Ahmad Maslan berkata, partinya tidak terlibat sama sekali dalam usaha menarik sokongan dua ahli parlimen Perikatan Nasional untuk menyokong Perdana Menteri. Beliau menegaskan tiada pemimpin atau pimpinan UMNO yang terlibat memujuk ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional itu. Malah tiada keperluan untuk menarik sokongan daripada pihak pembangkang kerana Kerajaan Perpaduan sudah mempunyai 148 ahli parlimen. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak menyuruh sesiapa, malah sebagai timbalan beliau iaitu di Kementerian Kewangan, Ahmad Maslan menyatakan beliau tidak pernah disuruh untuk melakukan perkara-perkara sebegitu. Kerana kerajaan sekarang kuat dan stabil, katanya pada sidang media selepas sebuah acara di Air Boloi Pontian hari ini. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin semalam dilaporkan berkata, pihaknya sedang mengumpul bukti berhubung dakwaan ahli parlimen pembangkang diugut supaya menyokong Kerajaan Perpaduan. Dah lama dah perkara ini mereka nyatakan, berapa hari bulan yang lepas lagi. Tapi sampai ke hari ini laporan polis pun tidak dibuat, laporan siasatan pun tiada dibuat.
bukti-bukti pun masih belum lagi diberikan langsung. Jadi, ialah kita tunggu sajalah. Mereka sedang mengumpulkan bukti, kata Hamzah Zainuddin. Ahmad Naslan yang juga timbalan pengerusi UMNO Johor berkata, ahli parlimen sekadar boleh menyatakan sokongan memandangkan mereka terikat dengan akta anti lompat parti jika sebelum ini lompat terjadi apabila kerajaan tidak stabil. Namun pada masa kini sudah ada akta anti lompat parti, ahli parlimen sudah tidak boleh keluar daripada parti, katanya. Kuala Kangsar, Iskandar Abdul Khalid dan Labuan Suhaili Abdul Rahman tidak keluar daripada Bersatu tetapi sekadar menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dilaporkan pada Isnin lepas, Suhaili menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim selepas mengambil kira permasalahan rakyat Labuan yang berdepan kos sara hidup semakin tinggi serta gangguan bekalan air dan bekalan elektrik yang berterusan. Suhaili ialah wakil rakyat Bersatu kedua yang menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim selepas Iskandar Zulkarnain berbuat demikian pada 12 Oktober. Susulan itu, Bersatu memutuskan Badan Pimpinan Negeri mengambil alih pengurusan bahagian Kuala Kangsar dan Labuan, sementara menunggu keputusan dibuat lembaga disiplin terhadap Iskandar dan Suhaili. Selain itu, Hamzah mengumumkan pada Khamis lepas bahawa Naib Presiden Bersatu Razzie Jidin dilantik sebagai Ketua Bersatu Wilayah Persekutuan berkuat kuasa serta-merta bagi menggantikan Suhaili. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.